Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam kuliah hari ini. Hari ini masalah muafiq dan masbuk kita sambung lagi minggu lepas punya insya-Allah. Kerana alhamdulillah terima kasih kepada jemaah kerana sudi bersama-sama setia menunggu daripada subuh tadi, maraton hari ini masya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat ini dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati, lagi saya sayangi siapa takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi yang barakah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuh balagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillah hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Seluruh warga Nur Iman, Gema Nur Iman, pengerusinya, jawatan-jawatan kuasanya dan seluruh ahli-ahli yang saya kasih sekalian, sepatutnya kelas saya hari Sabtu selepas maghrib. Ini jadual baru, tapi saya tak dapat untuk laksanakan pada hari Sabtu ini kerana saya ada kuliah jemputan. Jadi saya tanya boleh ganti ke ataupun nak biarkan saja, maka bila boleh ganti, kita gantilah. Ya. Jadi saya tetap untuk masalah fiqh, saya tetap akan habiskan kitab Masbuk Muwafiq dulu. Muwafiq dan Masbuk dulu, kemudian nanti insya-Allah kalau ada habis kitab ini, kita tengok kitab apa yang lebih sesuai. Jadi sebagaimana yang saya janjikan, saya dah hantar kepada Puan Intan PDF Muwafiq dan Masbuk tu. Okey, kita baca. Barulah hari ini kita masuk kepada masalah, nanti dia akan bagilah masalah pertama, masalah kedua. Untuk orang muwafiq ni dia akan bagi situasi-situasinya. Jadi kalau jadi macam ni, apa kita nak kena buat? Untuk dua kelas yang sebelum ni saya dah terangkan, saya dah explain. Untuk orang muwafiq, dia kena habiskan Al-Fatihah. Itu yang pertama. Saya ulang Yang kedua, dia diizinkan terlepas 3 rukun yang panjang. Itu maksimal lah. Terlepas 3 rukun yang panjang. Okey. Dan yang ketiga, kalau dah dia tak mampu juga nak habiskan Al-Fatihah, sehinggalah imam berdiri tegak untuk rakaat yang seterusnya, maka dia kena mufaraqah. Kalau dia sempat rukuk sebelum imam berdiri tegak, maka dia dapat rakaat itu dan selamat dia punya sembahyang. Tapi kalaulah dia tak sempat juga, misalnya imam dah nak bangkit untuk rakaat kedua, misalnya daripada sujud yang kedua,
Sujud yang kedua tu maksudnya selepas itu dia akan bangkit masuk rakaat yang seterusnya. Maka kalaulah dia waktu tu masih lagi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dia tak akan sempat. Imam itu akan berdiri tegak, dia tak akan habiskan, dia tak mampu habiskan Al-Fatihah. Maka orang yang macam ni, maka dia kena mufaraqah untuk menyelamatkan sembahyang dia, ataupun kalau tak nak mufaraqah, dia ada pilihan kedua, iaitu terus sahaja mengikut imam. Bila ikut imam, maka dia kena baca Fatihah semula dan nanti imam bagi salam, dia hanya tambah satu rakaat. Itu undang-undang untuk muafiq. Masbuk nanti sekejap kita satu-satu. Jadi kita tengok masalah pertama. Orang muafiq yang dimaafkan syarak kepada yang tertinggal 3 rukun, maknanya yang diberikan kelonggaran ataupun boleh untuk ikut pun untuk terlepas 3 rukun. Asalnya kita tak boleh terlepas 3 rukun panjang. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana kita kan sembahyang jemaah. Kalau dah asyik terlepas sahaja, banyak sangat ketinggalan. Jadi kalau orang macam ni dah tak dinamakan iqtida ataupun qudwah, mengikut. Dah tak nama follow lagi dah. Dah terlepas banyak sangat. Itu pun kita bagi 3 rukun yang panjang. Kalau ikut keseluruhan dah jadi 5 rukun lah. Dah jadi 5 rukun dah tertinggal. Tapi kita tak kira lah 2 rukun tu, kita kira 3 rukun yang panjang. Maknanya, dia sudah ketinggalan yang sangat jauh. Maka dia tak boleh lagi dianggap sebagai mengikut imam. Jadi kalaulah dia tak sempat juga habiskan Al-Fatihah, ketika imam sudah nak berdiri masuk rakaat yang seterusnya, maka dia boleh mufaraqah ataupun terus sahaja mengikut imam. Okey? Itu kalau in case dia tak boleh juga nak habiskan Al-Fatihah dan rukuk ya. Tapi kalau dia sempat, elok imam berdiri tegak saja, elok imam nak dekat-dekat berdiri, dia sempat rukuk. Maka ketika itu dia selamat rakaatnya dan dia dapat rakaat. Jadi saya ulang, yang boleh terlepas 3 rukun ini ialah orang muwafiq sahaja. Selain dari muwafiq tak boleh. Dia ada orang muwafiq yang sempat baca. Betul tak? Sempat baca. Dia muwafiq dan sempat baca, maka dia wajib ikut imam rukuk. Jangan lambat. Yang kedua, orang yang masbuk juga ini pun tak boleh terlepas 3 rukun yang panjang. Jadi ingat ya, siapa yang tak boleh terlepas 3 rukun yang panjang. Yang pertama, orang muwafiq yang sempat baca habis Fatihah. Yang kedua, orang yang masbuk. Ada pun orang muwafiq yang tak sempat habiskan Al-Fatihah, ataupun dia terlupa baca, nanti kita akan masuk masalah-masalah dalam ni. Maka yang ni dia diberikan kelulusan, keizinan untuk terlepas 3 rukun yang panjang. Boleh? Baik. Jadi sebab itu dia kata di sini, orang muwafiq yang dimaafkan oleh syarak kepada yang tertinggal 3 rukun jarak daripada imam itu ialah orang yang lambat bacaannya. Kalau ada pen tu gariskan. Tapi semua pakai PDF ke? Ada yang nanti kalau nak lebih mudah, keluarkan, minta photostat, lagi senang. Ya. Jadi orang yang lambat bacaannya, memang tabiatnya lambat. Semua lambat dia tu. Makan lambat, ya, apa lagi? Bangun lambat, mandi lambat, baca pun lambat. Orang yang jadi lambat bacaannya. Ya. Makan kenduri saja laju, cepat dia sampai awal. Jadi apa yang saya nak bagi tahu sini, yang diizinkan tertinggal 3 rukuk ini muwafiq yang bacaannya jenis lambat. Dan nanti kita akan tengok orang yang terlupa, orang yang syak, orang yang lalai ya. Baik, tengok di situ lagi di dalam kitab. Dan bukannya orang yang was-was. Orang yang was-was walaupun dia bacaannya tak habis, juga Al-Fatihahnya dia tak diberikan kelonggaran, keizinan untuk terlepas daripada imam 3 rukun yang panjang. Orang was-was tak boleh. Jadi orang was-was ni dia sampai sujud sahaja. Baik, tetapi orang yang lambat bacaannya kerana was-was tidak dimaafkan. Ketinggalan 3 rukun. Melainkan dimaafkan sekadar imam belum turun sujud sahaja. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahman, Ar-Rahman. Dia ulang banyak-banyak kali. Last kali imam rukuk. Dia tak ikut lagi kan, tak apa, selamat lagi. Sami Allahu liman hamidah. Ini untuk orang was-was saja. Jangan masuk campur, jangan campur yang lain-lain. Jadi jangan sampai imam kepala dahinya itu singgah atas lantai sujud. Kalau dia tak rukuk juga batal sembahyang dia. Kalaulah dia tak sempat juga, maka dia kena mufaraqah. Ya. Kalau dia imam dah sujud, dahi sudah sampai ke lantai, mencecah di lantai, dia belum lagi doa Ar-Rahman, Ar-Rahman, batal sembahyang dia. Kalau dia nak selamat juga, memang tak habis juga, dia kena mufaraqah sebelum dahi imam sampai ke atas lantai ketika sujud. Ini untuk orang was-was, kita tak nak baca panjang yang tu. Itu sahaja dia punya, maksudnya saya nak bagi tahu tak ada kelulusan tu. Tidak ada keizinan untuk orang was-was terlepas 3 rukun yang panjang. Maka saya ingatkan lagi, siapa yang boleh terlepas 3 rukun yang panjang? Orang muwafiq yang tak sempat baca Al-Fatihahnya sampai habis kerana tabiatnya lambat. Ataupun nanti kita akan jumpa, dia terlupa baca sedangkan masa cukup. Ataupun dia lalai daripada baca. Ataupun dia syak baca ke tak lagi. Okey, itu sahaja yang diberikan excuse untuk terlepas 3 rukun yang panjang ya. Dekat situ saya rasa tak ada masalah, boleh faham insya-Allah. Wajib dia selesai bacaan Fatihahnya, yakni orang muwafiq yang was-was boleh menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum imam turun sujud. Yang pertama, sujud tu bukan sujud kedua ya, sujud yang pertama. Kalau tak juga batal sembahyangnya, melainkan dia mufaraqah. Iaitu sekira-kira imam belum melepasi had rukuk yang sempurna. Sebagai gambaran di bawah. Maka jika belum habis imam baca Al-Fatihah sedangkan imam turun untuk sujud. Saya buat pembetulan minta maaf, saya terkeliru. Dia bukan imam sujud bukan dahi singgah atas lantai. Ini untuk orang was-was. Sebenarnya kalau imam dah turun sujud. Rukuk, okey lagi, dia tak habis kan? Sami Allahu liman hamidah. Okey, tak apa lagi. Okey, dia kata di sini sekiranya imam turun sujud. Bukan sujud. Bukan kelakuan sujud yang sempurna. Turun sujud. Jadi kelakuan imam yang belum melebihi had rukuk yang sempurna. Maknanya jika dia belum habis membaca Al-Fatihah sedangkan imam turun untuk sujud, maka batallah sembahyang kecuali makmum berkenaan niat mufaraqah. Maknanya turun sujud. Ya, turun sujud pun dah batal lah. Ya, iaitu apa dia? Iaitu iaitu melepasi had rukuk yang sempurna. Maknanya apa? Saya bagi tengok saya punya penerangan Jangan tengok kitab sangat. Ketika sekarang lah lagi tengok kitab balik. Okey, ini untuk orang was-was. Jadi imam rukuk, dia tak boleh rukuk dengan imam, tak apa lagi, okey. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Dia tak habis lagi Al-Fatihah, tak apa lagi. Okey, sebelum imam turun rukuk melepasi dia panggil had rukuk yang sempurna. Okey, turun macam tu, ini rukuk boleh lagi tapi rukuk belum sempurna. Rukuk yang sempurna ini ialah belakang itu dia jadi macam L. Kalau sampai tahap setengah ada rukuk macam tu dia belum habis, dia tak rukuk lagi, tak habis lagi Fatihah dia, batal sembahyang, melainkan dia niat mufaraqah sebelum imam rukuk, imam nak turun sujud, tetapi turun sujud itu pergerakannya itu sudah melepasi, dia panggil tak melebihi, belum lagi melebihi rukuk yang sempurna. Rukuk sempurna macam L tu. Ala safihatin wahidah. Kalau letak air atas belakang tu tak jatuh. Tak tumpah air tu. Jangan sampai kedudukan macam L tu. Tegak macam tu. L, belakang sama. Itu rukuk yang sempurna. Kalau dah sampai macam tu, batal sembahyang, melainkan dia niat mufaraqah. Sebelum tu sikit, okey. Itu untuk orang was-was. Tapi ini bukan wacana kita hari ni. Sebenarnya kita nak bahas tentang muwafiq. Okay? Was-was ni, itu saja yang diberi. Baik. Kepada orang muwafiq yang was-was tidak boleh meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Dia kena baca juga. Yang terus melakukan apa yang dibuat oleh imam. Bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan, meninggalkannya. Tetapi jika orang was-was itu belum menyelesaikan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun kepada sujud yang pertama, maka ia mendapat rakaat. Dapatlah rakaat. Kalaulah imam turun belum sampai
had rukuk yang sempurna. Turun sujud tetapi belum sampai had rukuk yang sempurna. Rukuk sempurna macam saya kata tadi, badan macam L tu. Garis belakang tegak, kaki bawah. Darjah apa orang panggil 90 ke mana saya tak ingat dah. Itu yang sempurna. Kalau dah sempurna, batal lah orang was-was tadi. Melainkan sebelum tu sikit je. Okey. Sebelum tu sikit dia sempat rukuk. Baik. Tengok masalah yang kedua. Minta naikkan sikit buku tu. Masalah yang kedua. Okey, ini baru kita nak tengok masalah orang muwafiq. Baik. Kita bagi perhatian lebih sikit kat sini sebab dia ada nampak macam sama tapi tak serupa. Masalah kedua iaitu orang muwafiq yang syak. Okey, ini syak. Masa cukup. Misalan, bagi perhatian sikit. Contohnya, dia masuk semayang. Masuk semayang, tak kira lah dia masuk sebelum Fatihah ke ataupun selepas Al-Fatihah. Selepas Al-Fatihah, dia masuk Allahu Akbar. Tiba-tiba imam baca Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada sampai habis surah. Maka sempatlah dia membaca Al-Fatihah. Kerana Sabbihis ataupun suratul A'la ni panjang. Ya. Kemudian imam pula baca pelan-pelan je, tak ada laju-laju pun. Tapi oleh kerana dia terkagum dengan suara imam yang sedap misalnya. Ya. Dia dah baca Fatihah. Masa cukup tak cukup. Cuma waktu imam dah habis baca, imam nak rukuk, dia berlaku syak dalam diri dia. Aku dah baca ke belum Fatihah? Dia terlupa. Bukan terlupa. Dia syak. Terlupa lain. Ini syak. Boleh jadi dia baca. Boleh jadi dia tak baca. Itu maknanya syak. 50-50. Dia rasa dia baca 50. Dia rasa dia tak baca pun 50. Itu namanya syak. Bila syak, dia dikira tidak membaca. Sedangkan masa cukup tak? Masa cukup. Imam baca panjang tadi. Baik. Dan sesudah imamnya rukuk. Imam dah rukuk. Tapi dia belum rukuk. Okey. Tengok di situ dia kata sebelum dia rukuk tetapi imam sudah rukuk. Yang tu saya minta bagi perhatian lebih sikit. Okey, dia syak. Dia muwafiq Jangan tanya nanti dia sempat baca tak ustaz? Memang tak sempat. Dia sempat. Cuma dia syak. Masa cukup. Baik. Dalam situasi ini sebelum dia rukuk, dia tak rukuk lagi. Tetapi imam sudah rukuk. Maka dia jangan rukuk. Dia tak boleh rukuk kerana dia muwafiq. Kalau orang tanya kenapa dia tak boleh rukuk, kerana dia muwafiq. Tapi dia syak je ustaz. Syak dikira tak baca. Maka dia kena baca. Okey, ini di antara orang muwafiq yang diizinkan terlepas 3 rukun yang panjang. Maka dia bacalah Fatihah. Imam rukuk, dia tak boleh rukuk lagi. Imam i'tidal, dia belum habis. Biarkan imam i'tidal. Imam sujud. Ya. Sampailah sebelum imam berdiri tegak. Ya. Sebelum imam berdiri tegak, rakaat yang seterusnya, dia kena rukuk. Dia kena rukuk. Dengan maksud Fatihahnya sempat habislah. Kalaulah dia tak berbuat demikian, maka dia akan batal sembahyang, melainkan dia niat mufaraqah ataupun niat terus mengikut imam. Ini masalah yang kedua ini, orang muwafiq, jemaah muwafiq, makmum yang muwafiq, masanya cukup tapi tak payah cakap lah maksudnya kalau saya sebut muwafiq tu masa cukup lah. Dia macam tu. Masa yang cukup itu muwafiq itu masa yang cukup. Kalau saya sebut muwafiq saja pun dah dalam kepala otak kita, masa cukup. Masa yang ditinggalkan, yang diberikan, ruang yang diberikan oleh imam, menyempatkan dia sebenarnya untuk dia membaca Fatihah secara sempurna. Tetapi kenapa dia tak baca? Dia syak. Masalah pertama ni dia syak. Tapi ingat syak ini sebelum dia rukuk. Tetapi imam sudah rukuk. Okey. Apa yang dia kena buat? Habiskan Al-Fatihahnya. Kenapa? Sebab dia muwafiq. Saya ulang-ulang Saya ulang banyak kali ni sampailah puan-puan dan tuan-tuan meluat. Sebab kita kadang-kadang nak study, nak ulang kaji balik, kadang-kadang
Tak buat pun kan. Kadang-kadang sibuk nak masak, pergi mall, pergi shopping. Adakah yang di sini yang petang-petang tengok balik ulang kaji, ada tak? Kalau ada, besar rahmat. Kan? Saya mengajar di mana-mana masjid, surau pun macam ni lah. Saya ulang sampailah dia meluat. Saya kata sampai kita ingat macam kita hafaz Al-Fatihah dululah. Kita bukan sebab hafal kan, sebab ayah kita selalu baca. Akhir sekali ingat. Ingat yang jenis macam ni kadang-kadang lebih kuat. Jadi saya akan ulang lah sampai tuan-tuan menyampah. Ada yang komen tadi kata ada, Alhamdulillah. Ya, di balik dia duduk saja masa kosong. Ramai yang ada pencin kat sini kan. Jadi masa kosong tu banyak. Jadi dia duduk saja-saja, dia tengok balik, dia ulang kaji. Nanti dia bawa masalah tu, kalau ada masalah, dia bawa masuk dalam kelas, dia tanya. Itu lebih baik. Dan yang terlebih baik ialah yang membaca dahulu sebelum masuk kelas. Kemudian kita buat kelas, dia tengok. Dia belajar. Kemudian nanti dia ulang kaji semula. Alhamdulillah. Minta maaf lah kalau saya berburuk sangka. Tapi kebanyakan masjid semua geleng kepala, kami tak ulang kaji dah Ustaz. Ustaz ulanglah Ustaz sampai kami menyampah. Nanti kami menyampah, Ustaz pergi mengajar masjid lain pula. Macam itulah lebih kurang. Itu saya gurau ya. Okey, kita tengok masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga. Okey, naikkan kitab. Kita bagi semua jemaah nampak. Alhamdulillah ini admin yang urus ni, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusannya kerana dia telah memudahkan urusan semua jemaah yang ada dalam talian dalam live ni. Ad-dalu 'ala al-khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan dia sama macam orang yang melakukan kebaikan. Jadi kita terima kasih banyak pada orang yang memudahkan urusan kita. Baik, tengok masalah ketiga, seorang muafiq yang lupa. Ini terlupa. Tadi syak. Yang ni confirm dia lupa. Lupa dia macam-macam lah. Sebab imam baca sedap sangat, dia teruja. Masa cukup tak? Mestilah masa cukup. Kan kita bahas tentang muafiq. Muafiq itu orang yang masa cukup. Sama ada dia masuk bila tak kisah. Janji masa cukup. Dari awal solat ke, dari tengah solat ke, tak kisah. Kadang-kadang dah habis dah imam baca satu muka surah selepas Fatihah pun. Tapi imam nak sambung lagi satu muka surat. Maknanya dia tetap akan jadi muafiq. Okey, masa cukup. Dia takbir-takbir. Masa imam tinggal cukup ruang. Tapi yang kedua ini dia terlupa. Okey, nak buat macam mana dah terlupa kan? Rufi'al qalam, diangkatlah pena itu daripada beberapa manusia, antaranya orang yang lupa. Dia terlupa puasa pun tak berdosa, dia terlupa sembahyang pun tak berdosa, terlupa kan? Baik. Jadi seorang muafiq yang lupa membaca surah Al-Fatihah sehingga imamnya rukuk tetapi makmum berkenaan belum rukuk. Sama macam atas. Sebab tu saya minta bagi perhatian ya. Yang ni imam rukuk sama macam tadi. Imam dah rukuk macam nombor 1 tadi juga. Macam nombor 2 tadi saya silap. Imamnya rukuk sama macam tadi. Makmum berkenaan belum rukuk pun sama macam tadi. Cuma isunya sekarang dia terlupa. Yang tadi dia tak lupa, dia syak. Dia syak. Boleh jadi dia baca. Dan boleh jadi dia tak baca. So kita pakai tak baca lah. Masalah ketiga, yang ni dia bukan syak, dia confirm dia lupa. Okey, apa yang kena buat? Naikkan muka surat. Kita masuk muka surat 14. Okey, stop dekat situ. Kemudian dia teringat bahawa dia belum lagi membaca Fatihah. Okey. Situasi ni saya ulang bagi perhatian. Imam sudah rukuk, makmum belum rukuk. Sebab apa kena cakap macam tu? Sebab nanti kita akan jumpa imam dah rukuk, dia pun dah rukuk. Ada yang nanti imam tak rukuk lagi, dia tersilap, dia terrukuk lebih awal. Okey, apa yang kena buat? Ini untuk isu imam dah rukuk, makmum belum rukuk. Apa yang dia kena buat? Dia kena buat macam tadi juga. Habiskan Al-Fatihah. Ya, habiskan Al-Fatihah. Sebab apa kena habiskan Ustaz ya? Dia terlupa kan? Ya, dia kena habiskan kerana dia muafiq, masa cukup. Maka dia kena habiskan dan dia diizinkan. Dia dibenarkan. Dia diluluskan untuk tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Okey? Selesai. Masuklah masalah yang keempat. Naikkan muka surat. Okey, bismillah. Okey, cukup. Stop. Masalah yang keempat, seorang muafiq yang syak. Adakah dia telah membaca Fatihah?
Syak ini bukan sama macam nombor 2 tadi ke? Ya, sama tapi nanti situasinya berbeza. Cuba tengok dekat mana yang berbezanya. Seorang muwafiq yang syak, adakah dia telah membaca Al-Fatihah atau belum lagi? Okey? Ataupun ia teringat bahawa ia belum lagi membaca Fatihah. Memang confirm tak baca. Dia sama macam tadi. Sama ada dia syak ataupun dia lupa. Dia himpun sekali. Tapi masalah ini sesudah imam membaca belum lagi. Teringat bahawa ia belum lagi membaca Fatihah sesudah imam. Dan ia sendiri telah melakukan rukuk. Di situ beza dia. Di situ beza dia. Sesudah imam dan ia sendiri, dua-dua dah rukuk. Teringat waktu dah rukuk. Tadi ni tak rukuk lagi teringat. Yang ni sudah pun rukuk. Boleh ke dia patah balik? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia dah rukuk yang pertama. Yang kedua, imam pun dah rukuk. Yang ni dia tak boleh patah balik. Maka hukum orang ini, dia tak boleh ia kembali membaca Fatihah. Tetapi wajib ke atasnya ikut saja imam. Apabila imam selesai memberi salam, maka ia dikehendaki menambah 1 rakaat lagi. Boleh? Jadi ada kesimpulan tak yang kita boleh buat daripada masalah 2, 3, 4? Masalah pertama kita tak nak bincang sangat sebab dia masalah orang was-was. Untuk 2, 3, 4 ini, lupa, syak, maka yang membezakan kita punya tindakan ialah kita rukuk ke belum. Yang pertama, imam dah rukuk. Sama aja 3-3 ini. Tetapi yang membezakan sekarang, kita dah rukuk ke belum. Kalau kita tak rukuk lagi, wajib habiskan Al-Fatihah. Tapi kalau kita dah rukuk, imam pun dah rukuk, maka kita ikut sahaja imam, nanti tambah lagi 1. Kenapa kita tak boleh patah balik? Kerana imam dah rukuk. Dan kita pun dah rukuk. Kita dah masuk rukun lah. Jadi kita kena follow sahaja. Nanti tambahlah satu rakaat lagi. Boleh? Baik. Kita masuk masalah yang kelima. Ustaz nak tanya sikit kat situ kat masalah keempat boleh Ustaz? Silakan. Lebih baik macam ini muafiq kan? Ya. Tak boleh ke sebab kita dah terrukuk tanpa baca Fatihah, kita tukar kepada masbuk. Maknanya imam yang menanggung Al-Fatihah tu. Tak boleh. Tak boleh kerana dia kata kuncinya, keyword kita ialah sempat tak masa kita baca Fatihah. Kalau sempat, kita ada bang tadi, imam tinggal masa cukup tapi kita syak. Kemudian kita dah terrukuk. Jadi dia tak akan mengubah. Kita tak boleh suka-suka ubah diri kita jadi masbuk. Yang menentukan muafiq masbuk ini sempat ataupun tidak kita baca Fatihah dengan ruang yang disediakan oleh imam, masa yang disediakan oleh imam. Jadi kita tak boleh tukar yang tu. Boleh? Kita tetap makan. Okay. Masalah yang kelima, orang muafiq yang syak. Okey, ini syak. Sesudah ia rukuk sedangkan imam belum lagi rukuk. Nampak tak kat situ? Okey, saya minta yang ni ada. Sebab tu kalau kita bagi perhatian dia tak susah pun. Cuma kalau tak bagi perhatian dia akan terkeliru. Orang muafiq yang syak sesudah ia rukuk tapi imam belum rukuk. Macam mana tu? Mungkin dia tersilap dengar. Kan? Tersilap dengar ke? Dia terkhilaf dengan imam. Ini pernah jadi Ada dulu perangai kawan saya ni, dia selalu masuk lambat dalam sembahyang. Tapi takbirnya kuat. Ya, takbirnya kuat. Kadang-kadang sebahagian orang yang tak nampak imam kan, contoh imam di depan, suaranya tak kuat. Tiba-tiba masuk seseorang yang kita ni mungkin duduk di bahagian belakang masjid. Dia takbir tu kuat. Takbir tu kuat. Orang ingat imam yang takbir. Kan? Orang ingat imam yang takbir. Jadi macam kawan saya ni dia pernah orang tak tahu. Dia masuk Allahu Akbar. Orang ingat imam yang cakap, maka orang pun rukuk ataupun orang sujud ke, orang bangkit dari sujud ke kan, tak kisahlah. Jadi yang ini isunya ialah imam belum lagi rukuk. Kita yang makmum ni dah rukuk. Tapi dengan syarat muafiq muafiq. Ya baik, macam contoh kita di sini jemaah perempuan di bilik yang asing. Okey, tiba-tiba ada orang lelaki masuk lambat, dia takbir kuat. Orang ingat imam yang takbir. Tiba-tiba, imam tak takbir lagi. Kita dah rukuk, imam tak rukuk lagi. Ini isu ni
situasi yang kita bincang sekarang. Tiba-tiba waktu dia rukuk itulah dia syak. Adakah dia sudah baca Fatihah atau belum? Situasi ni dia syak ataupun dia terlupa pun samalah. Dia baca Fatihah ke belum? Ya. Maka hukumnya wajib ia kembali qiyam membaca Al-Fatihah. Dan ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Oh, patah balik. Ya, patah balik sebab imam, kamu kan ikut imam, kamu kan makmum, sekarang imam belum buat. Imam belum lagi rukuk, tapi kamu dah rukuk, kamu kena patah balik. Sama sajalah kalau dia dah baca Fatihah pun, dia baca-baca tapi dia terrukuk dah. Dia tetap kena patah balik. Tapi sekarang dia tak baca lagi. Okey, kamu bangun, balik, rukuk, balik, berdiri tegak balik. Kemudian baca Fatihah sampai habis. Tapi imam dah rukuk lah ustaz, biarkan. Ini kita akan diizinkan terlepas 3 rukun yang panjang macam tadi juga. Kenapa? Saya ulang. Kamu muafiq, kamu masa cukup imam tinggal tadi. Tapi kamu tersyak, maka dia sama macam tak baca. Tapi oleh kerana kamu dah rukuk, imam belum lagi rukuk, maka kamu kena patah balik. Patah balik, habiskan Al-Fatihah. Kamu diizinkan, diluluskan untuk terlepas 3 rukun yang panjang. Boleh? Saya akan baca ni sampai pukul 9 sahaja atau pukul 9.05 minit. Saya akan buka soalan nanti. Jangan bimbang kalau ada yang tak faham. InsyaAllah. Baik. Masalah yang ke-6. Masalah yang ke-6. Minta naikkan sikit. Okey, soalan daripada Puan Haja Syamsiah, perlu tak takbiratul ihram? Tak perlulah. Takbiratul ihram itu takbir masuk sembahyang. Kita tak keluar sembahyang pun, kita tak keluar sembahyang pun. Ataupun maksud Puan bukan takbiratul ihram, takbir itiqalat ke? Takbiratul ihram tu yang awal-awal tu je. Kalau yang kita nak patah balik, Allahu Akbar, nak patah balik, yang tu tak apalah. Ucap sajalah. Sebab kita nak isi ruang patah balik tu dengan zikir. Intiqalat takbir intiqalat. Nak sebut pun tak apa, tak sebut pun tak apa. Sebab kita waktu tu kita buat benda yang lebih. Kita buat benda yang silap. Kita bukan buat. Kita just nak patah balik kepada rukun. Masalah yang ke-6, orang muafiq yang tertinggal membaca Al-Fatihah kerana sibuk membaca iftitah. Ini orang muafiq yang tertinggal membaca Al-Fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah. Okey? Misalannya, misalan. Dia masuk solat, dia baca al-iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu. Selalunya kalau kita baca iftitah sampai habis, sebenarnya kita tak sempat. Iftitah ni dia pendek dari Al-Fatihah. Cuma kita boleh bagi situasi, dia datang lambat tapi dia mula dengan iftitah. Okey? Sangkaan dia sempat nak baca Fatihah. Dia pun baca tapi bacaannya sangat lambat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dia muafiq. Sebab apa muafiq? Selepas mana dia habis baca iftitah, imam rukuk. Ya, imam rukuk. Tetapi bacaan yang lambat iftitah tadi, kalaulah dibaca Al-Fatihah sempat tak? Sempat. Tapi dia sibuk dengan zikir sunat iaitu iftitah. Tiba-tiba imam yang rukuk sebelum ia sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Jadi Fatihahnya tak sempat habis. Fatihah tak sempat. Tapi kalau dia baca Fatihah terus sempat tak? Sempat. Tapi oleh kerana dia baca iftitah dulu, maka Fatihahnya tak sempat habis. Ataupun tak habis langsung. Tak sempat baca pun Fatihah. Maka di sini dia kata hukumnya wajib ia membaca Al-Fatihah sampai habis dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Jadi sampai masalah ke-6 ni semua dah dapat nampak. Yang diizinkan tertinggal 3 rukun ini ialah muwafiq yang bukan was-was. Muwafiq, ya, orang muwafiq yang tak sempat habis, yang syak, yang lupa, maka semua ini diminta untuk habiskan Al-Fatihah. Dalam masalah sampai masalah ke-6 ini, satu je yang ikut dia imam. Nanti tambah 1 rakaat. Siapa? Muwafiq
yang dia sudah rukuk, ya, dan imam pun sudah rukuk. Tapi waktu rukuk itulah dia syak. Aku tak baca Fatihah ke baca tadi? Syak kan? Maka nanti dia dah tak boleh patah balik. Sebab apa tak boleh patah balik? Sebab dia rukuk, imam pun dah rukuk. Yang ni just tambah 1 rakaat je nanti bila imam bagi salam. Yang lain semua kena habiskan Al-Fatihah. Even ayat yang dah rukuk, dia kena patah balik kan? Macam orang yang teringat macam masalah ke-6 tadi, menghabiskan Al-Fatihah, kerana sibuk macam iftitah pun sama, maka tiba-tiba imamnya rukuk, maka dia kena habiskan Al-Fatihah. Kerana apa? Alasan dia satu saja, saya minta puan-puan dan tuan-tuan ingat, dia muafiq, dia kena sedar diri dia muafiq. Bila dia muafiq, dia tak akan merubah statusnya jadi masbuk. Untuk rakaat tersebutlah. Tapi ada orang yang masuk muafiq, nanti rakaat kedua ke rakaat ketiga dia boleh jadi masbuk. Itu tak pelik. Itu nanti kita akan jumpa dalam masalah masbuk. Ya, dalam masalah masbuk. Masalah ni jangan tanya lagi sebab belum sampai. Saya nak masuk satu persatu supaya kita boleh faham. Untuk sampai masalah ke-6 ni semua faham ya? Boleh? InsyaAllah khair. Kalau faham masalah ke-6 ni, kita masuk masalah yang ke-7. Okey, masalah ke-7. Okey, cukup. Stop. Orang muwafiq yang sedang menunggu saktah imamnya, yakni belum memperhatikan bacaan Fatihahnya. Kalau dia tak habiskan, soalan tu saya tak boleh baca habis lah. Nanti kita tanya di hujung nanti, Puan Syamsiah. Masalah yang ke-7, orang muwafiq yang sedang menunggu saktah imam, yakni belum memperhatikan bacaan Al-Fatihah imamnya untuk mendapatkan sunat dan bercadang membaca Al-Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Tetapi imam apabila ia selesai membaca Fatihah terus rukuk tanpa membaca mana-mana surah. Dengan itu, makmum berkenaan tidak sempat membaca Al-Fatihah. Hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam dan wajib ia ke atasnya membaca Al-Fatihah. Okey. Baik, nanti Puan Panggiran Hajah Syamsiah daripada Brunei ya. Okey, nanti kita sesi soal jawab, saya akan berhenti dalam 9-5 minit ke macam tu. Okey, boleh tanya balik soalan sebab saya tak boleh nak baca sampai habis. Soalan tu dia naik satu baris saja. Orang muwafiq yang sedang menunggu saktah. Ini selalu kita buat macam ni lah. Kalau semayang yang jahar ni semayang yang bacaannya kuat. Kita jarang lah. Selalunya kita akan tunggu imam tamat Al-Fatihah dahulu. Kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey. Maka waktu tu imam akan memilih mana-mana surah untuk dibaca. Maka waktu itulah kita yang makmum ni akan membaca Al-Fatihah. Selalunya macam tu. Tapi sebenarnya Fatihah boleh baca awal lagi. Fatihah boleh baca, takbir kita boleh baca terus. Ataupun ketika imam membaca Al-Fatihah, kita pun buat. Tapi yang sunatnya, kita tunggu dulu. Imam habis, dia panggil menunggu saktah imam. Kenapa disebut menunggu saktah imam? Imam akan stop sekejap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey? Dia stop Ustaz. Itu dia. Waktu menunggu saktah imam tu, kita akan baca Al-Fatihah. Tapi ternyata sangkaan kita meleset. Kita ingatkan imam akan membaca surah. Atau mana-mana surah. Pendek pun dia akan tinggal ruang yang cukup. Tapi rupa-rupanya imam tu sakit perut. Dia nak cepat. Maka dia pun terus rokok tanpa membaca sebarang surah. Kita sangka kita jadi masbuk. Kami tak sempat baca Fatihah Ustaz. Sebab dia tak baca surah pun selepas Fatihah. Tak, saya kata kita dah start takbir. Imam tinggal masa cukup tak kat kita? Tinggal, tapi kami nak, kalau cukup, tak kisahlah. Dia nak baca surah ke tak baca, itu masalah imam. Nanti jangan lagi suruh dia jadi imam. Itu nanti kita fikir selepas ni. Tapi untuk sekarang, dia tadi imam baca iftitah. Iftitah imam tu campur dengan Fatihah imam mencukupi untuk kita baca Al-Fatihah. Tapi kita tak baca. Salah kita ke tak? Tak mesti salah kita. Kadang-kadang salah imam tapi dia buat macam mana? Salah imam pun kita nak kata imam salah tak boleh sebab memang imam dia ada hak buat macam tu. Okey.
Jadi bila imam buat macam tu, kita ni muafiq. Kenapa muafiq? Kita sebenarnya sempat baca Fatihah. Semua kita kali ni tertipu dengan imam. Ya, orang Kedah kata kena kecoh dengan imam. Jadi kita kena habiskan Al-Fatihah kita. Sebab apa? Sebab muafiq. Kamu muafiq. Ustaz tahu mana kata saya muafiq? Sempat kan imam baca iftitah. Iftitah imam campur dengan Fatihah imam. Takkan tak sempat baca Fatihah? Sempat kan? Sempat. Tapi imam rukuk, saya nak baca selepas tu tak kira. Yang penting masa cukup dan kita diizinkan terlepas 3 rukun yang panjang macam biasa, baca je Fatihah. Imam rukuk, kita relax dulu. Imam i'tidal, kita tak payah buat apa lagi, habiskan Al-Fatihah. Dan sama macam tadi juga undang-undang dia, peraturan dia, jangan terlepas 3 rukun yang panjang. Sebelum imam berdiri tegak, kamu kena rukuk. Rukuk itu dengan maksud habis Fatihah dan rukuk lah. Tapi kalau tak sempat juga, tak mampu juga, lambat juga bacaan, sampai imam masuk rakaat yang seterusnya, maka kamu kena mufaraqah ataupun terus mengikut imam, nanti tambah lagi 1 rakaat. Kalau kamu tak berbuat demikian, maka solat kamu batal. Okey, terus masalah yang ke-8. Selepas masalah ke-8 ini, kita akan jumpa masalah khilaf. Khilaf tu kita baca dalam kelas yang seterusnya. Okay, saya minta ingatlah maklumat yang kita bagi hari ini, minta ingat supaya kita boleh simpan. Ini tak susah pun, senang je. Ya. Kalau siapa yang bagi perhatian, perhati betul-betul, sebenarnya tak susah pun. Masalah ke-8, orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya untuk mendapatkan sunat. Sama macam tadi ya. Sama macam tadi. Dan bercadang akan membaca surah Al-Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Sama macam tadi tak? Sama tak macam masalah ke-7? Sama je. Setakat ni sama je. Tak ada beza. Tetapi apabila imam ia selesai membaca Al-Fatihah, dibacanya surah yang pendek. Tadi tak baca terus. Masalah ke-7 tadi tak baca terus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Tak baca terus. Yang ke-8 ini, dia imam baca iftitah, imam baca Al-Fatihah. So campur iftitah dengan Fatihah, dia akan cukup baca Fatihah. Mencukupi untuk baca Fatihah. Tapi dia tak baca. Sebab apa? Dia nak tunggu imam baca surah baru dia nak baca. Tapi kali ini, imam baca surah pendek. Bila pendek, misalnya Qul huwallahu ahad, maka tak sempatlah si makmum tadi membaca Al-Fatihah. Tapi dia masbuk kan muafiq? Dia muafiq sebab dia masuk dari awal dan imam baca iftitah, campur iftitah dan Al-Fatihah, sebenarnya cukup untuk dia sebagai makmum baca Fatihah. Tapi dia nak tunggu saktah imam. Kali ini dia kena kecoh dengan imam surah yang pendek. Imam kalau nak baca surah pendek, dia kena bagi masa dekat. Ini imam yang baik, imam yang faqih. Sebelum baca, kalau contohnya nak baca Qul huwallahu ahad, jangan terus baca. Cuba bagi masa sikit. Bagi imam, bagi makmum sempat baca dalam 3 ke 4 ayat, baru dia baca. Kan? Kalau nak baca surah pendek. Ini tak. Terus dia baca surah pendek, laju pula tu. Tak sempat. Tak apalah. Jadi tak sempat. Maka dia sempatlah habis. Dia sempat tak baca Fatihah? Sempat. Sempat berapa? Dia sempatlah dalam 2 ayat, 3 ayat macam tu. Kemudian imam rokok. Dia tak boleh rokok lagi. Sebab apa? Sebab dia muafiq. Habiskan. Lagi baki 4 ayat tadi mesti dia habiskan. Sebab apa? Sebab dia muafiq. Masa cukup untuk dia baca tapi dia tak baca. Maka dia diizinkan, dimaafkan, diluluskan untuk terlepas 3 rukun yang panjang. Sebelum imam berdiri tegak, maka dia kena buat apa? Dia kena rukuk dengan maksud habis Fatihah dan rukuk. Kalaulah dia gagal berbuat demikian, sedangkan imam sudah nak masuk rakaat yang seterusnya, nak berdiri tegak dah. Waktu duduk tengah-tengah bangkit tu tak apa lagi. Tapi dia kalau dah bangkit sampai tegak berdiri, Fatihahnya belum habis dan dia tak rukuk juga, solatnya boleh batal. Melainkan dia mufaraqah atau teruskan niat mengikut imam. Ini 8 masalah muwafiq. Masbuk belum masuk, nanti kita masuk masalah khilafiyah. Masalah khilaf ni, nanti dia ada 2 pandangan. Ada pun 8 masalah ni semua imam-imam dalam mazhab Syafi'i sepakat. Imam Ibnu Hajarnya sepakat,
Imam Ramli-nya pun sepakat, kata kena buat macam ni. Tapi nanti masalah khilaf, tak perlu. Masalah khilaf kita baca nanti. Nanti jadi serabut. Kita pelan-pelan. Kita tak ada exam apa-apa. Kita tak ada peperiksaan. Kita tak ada apa-apa nak kena ni. Kita masuk nanti. Jadi, kesimpulan yang saya boleh buat, semuanya 1 sampai 8, semua masalah ni, lupa ke syak ke, maka semua kena habiskan Al-Fatihah sebab dia muafiq. Okey? Tetapi yang tak perlu habiskan Al-Fatihah, terus ikut imam ni satu situasi je tadi. Iaitu dia rokok, imam pun dah rokok. Itu je kalau kita perasan tadi yang tak kita kena teruskan macam ikut imam. Tak perlu kita patah balik. Yang lain semua kena habiskan Al-Fatihah. Ya. Itu saja kesimpulan yang kita boleh buat, iaitu mesti habiskan Al-Fatihah kerana dia muafiq. Dan diizinkan terlepas 3 rukun yang panjang. Ya, saya ulang 3 rukun yang panjang tu apa? Yang pertama rukuk, rukun panjang. I'tidal kita tak kira. Kerana i'tidal rukun pendek. Ya. Kemudian sujud rukun panjang. Kemudian duduk antara 2 sujud tak kira kerana duduk antara 2 sujud rukun pendek. Kemudian sujud yang kedua. Okey, sujud yang kedua. Selepas sujud yang kedua, kalau rakaat pertama, dia akan bangkit rakaat yang kedua. Tapi kalau rakaat yang keempat dah tak ada bangkit lagi dah. Maka dikira macam mana? Dikira imam duduk tetap tahiyat akhir, dia belum lagi rukuk, maka batal sembahyang kalau dia tak buat keputusan sama ada mufaraqah ataupun terus mengikut imam. Okey, 9-6 minit. Okey, kalau ada yang nak bertanya, dipersilakan satu-satu, seorang-seorang, insya-Allah. Yang mana saya tahu saya jawab dulu. Kalau yang saya tak sempat saya tak boleh jawab, saya akan simpan soalan itu untuk jawapan pada pertemuan yang seterusnya. Dipersilakan. Ya, Puan Salkiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak numpang tanya, misal kata kita dah baca Fatihah kan. Tapi kita ingat kita dah baca ke belum. Tapi lepas tu kita baca sekali. Maksudnya 2 kali. Imam masih baca lagi lah kan. Ya. Jadi macam mana kalau kita baca Fatihah 2 kali, boleh ke? Fatihah kita baca 2 kali sebab kita syak kan. Memang kena baca. Dah syak. Wajib baca. Maksudnya tadi dah baca, ni baca lagi, baca 2 kali dah baca, maksudnya tak apa kan? Tak, dia baca sebab apa tu? Yang kali kedua tu. Sebab dia kata agaknya saya lupa ni dah baca ke belum kan. Baik lagi baca daripada tertinggal kan. Nanti sekejap. Dah baca ke belum itu maknanya syak. Dia dah baca kan. Tapi dia ingat dia tak baca maksudnya. Lah, dia syak tu. Bila dia syak, wajib baca. Baca dah lagi. Baca sekali lagi. Wajib baca. Memang kena baca pun. Memang kena baca. Ya. Okey. Lagi satu saya kadang-kadang mintalah saya nak tanya kan. Tapi kadang-kadang imam tu dia tak baca takbiratul ihram, dia terus baca Fatihah. Kenapa Ustaz kalau macam tu? Dia tak baca iftitah ke takbiratul ihram? Iftitah. Dia tak baca Allahu Akbar kabira tu, dia tak baca. Dia terus baca Al-Fatihah. Tapi kenapa situasi macam tu boleh kan? Boleh. Iftitah kan sunat hayat sahaja, boleh ditinggalkan. Imam pun boleh buat. Jadi, cuma dia makruh lah. Nanti makmum semua kan, sepatutnya dia baca. Tapi tak baca, tak batal lah sembahyang. Sebab solat kita ini cantuman daripada rukun fi'li dan qawli. Kalau ada rukun qawli, ada rukun fi'li, sunat hayat dengan ab'ad dia tak buat pun tak apa. Tak apa tu dengan maksud sah sembahyang. Jadi dia tak buat sebab apa, mungkin dia malas lah. Malas. Tapi kita buat. Kita buat Ustaz. Kita buat kan. Kita buat tapi kita sempat lagi baca Fatihah tu. Ya, silakan. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tu Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Kan tadi ada yang tanya saya tak boleh baca tadi. Puan apa Saya tak ingat, kalau boleh dia tanya. Saya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, orang muafiq yang tertinggal baca Fatihah yang tadi, yang kerana sibuk membaca doa iftitah. Lepas tu tiba-tiba
terus sebelum dia sempat menghabiskan Fatihah dia imamnya sudah rokok. Tapi Ya. dia sebenarnya kalau dikira memang hukumnya boleh ketinggalan tiga sebelum 3 rukun kan. Ya, ya. Tapi dia takut Ustaz pasal dia mungkin dia belum ada ilmu masalah ketika itu. Jadi Ya. dia pikir imam menanggung Fatihah yang pertama. Jadi dia tidak habiskan Fatihah, langsung Ya. dia terus bersama dengan imam. Adakah dikira sembahyangnya itu sah atau tidak? Kita kira macam ni lah. Itu sebelum kita belajar, semoga Allah Ta'ala ampun kita. Ya. Sekarang kita dah ada ilmu, kita buat perubahan. Adapun sebelum itu, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Ya, Allah Ta'ala ampunkan. Ataupun kalau dah banyak sangat dia buat macam tu, kita boleh mengikut pendapat-pendapat yang kata boleh. Contohnya mazhab lain. Untuk meluluskan sembahyang dia. Dipanggil taqlid ba'da al-fi'li. Ya, ini masalah usul fiqh lah. Sebab kalau dia nak qada balik banyak. Kalau dia boleh qada semula lah sebab tak sah sembahyang dia. Ya, tapi kita anggap bahawa ini sebahagian daripada kejahilan orang awam yang dipanggil min ghawamidil masail. Dia masuk dalam masalah yang umum. Mungkin sebahagian itu maka Allah Ta'ala akan maafkan. Cuma wajib dia belajar dan setelah dia tahu dia kena buat perubahan. Okey? Boleh ya Puan? Okey. Faham. Silakan Puan Nurlia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya ni tak ada buku, tak ada reference tapi ikut Ustaznya ceramah tadi. Ya. Masalah nombor 5 tadi. Ya. Kita muafiq. Ya. Tapi kita rokok sebelum imam rokok. Ustaz kata kita kena naik balik. Ya. Naik balik itu macam mana Ustaz kita naik balik? Kita rokok, just patah balik je lah, berdiri je. Berdiri, kita baca Fatihah tu balik. Ya, baca balik Fatihah. Baca dari awal. Daripada awal. Kalau imam dah sujud, kita tak sempat juga baca Fatihah tu macam mana Ustaz? Ini kan dia masuk dalam muafiq, jadi dia diizinkan terlepas 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang, makna sujud yang nombor 2 lah. Sujud nombor 2 tu dia mana-mana rukun yang panjang tu dia belum dikira terlepas sekiranya belum masuk rukun yang baru. Contoh rukun. Masa imam rukuk belum terlepas. Imam bangkit yang baru terlepas satu. Sama macam ni, selagi imam belum tegak berdiri, rakaat yang seterusnya kalau dia sempat rukuk, maka sah je lah. Oh, okey. Kalau tak sempat juga macam mana Ustaz? Ya. Kalau tak sempat kita habis baca Fatihah tu macam mana Ustaz ya? Dia kena mufaraqah ataupun terus atau teruskan kita tambah 1 rakaat. Tambah lagi 1 rakaat selepas imam bagi sah, imam salam. Okey. Syak ni equivalent to was-was ke Ustaz? Pasal belum was-was ini syak jarang-jarang jadi. Ya, memang was-was itu sendiri syak, tetapi was-was ini dia masalah jiwa sikit. Dia ada kaitan dengan masalah jiwa. Selalu jadi. Okey, mengulang-ulang kan. Adapun syak ini dia jarang-jarang. Kalau hari-hari maknanya kita dah was-was. Tapi kalau jarang-jarang, seminggu, 2 minggu sekali jadi, itu nama syak. Setakat sikit-sikit macam tu. Sebab tu bila orang was-was ni, apa yang dia kena buat? Dia kena lawan. Lawan sahaja. Jangan, ada yang kata anxiety ya. Ya, orang anxiety rajin. Orang yang ada anxiety selalunya dia akan terkena juga sikit-sikit. Ada yang kena banyak-banyak. Okay? Jadi syak ini kadang-kadang macam was-was tadi. Dia dah baca sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Macam syak tadi kita tak tahu, kita terlupa. Kita dah macam tak perasan. So berbeza lah was-was dengan syak. Ya, betul. Ustaz. Syak dan was-was ini ada makna yang sama tapi dia ada sikit beza untuk masalah kita bincang ni. Asyik. Tapi cara kita nak betulkan balik itu serupa je lah. Whether kita was-was atau kita syak. Dia baca nombor 1, ya, ulang baca sampai terlepas, itu hanya diizinkan sampai imam turun sujud saja. Kalau dia imam turun sujud, imam turun bukan sujud lagi. Sujud maknanya imam dah mula bergerak turun sujud sampailah kepada sebelum rukuk. Sebelum sujud. Sembahyang ni. Kalau dia tak mufaraqah. Oh, okey. Ustaz, satu lagi Ustaz, kita bila imam baca Fatihah,
Ya, kita dengar imam baca Fatihah, ya. betul ke kita kena baca balik Fatihah tu dalam hati? Itu wajib ke Ustaz? Tak wajib. Tak wajib. Yang dituntut, kita baca tak lagi Fatihah? Ikut kita dengar imam. Kita dengar imam baca, adakah kita baca Fatihah? Okey. Tak. Mendengar imam baca tidak dikira membaca kerana membaca dia ada dua rukun, dua syarat. Yang pertama lidah bergerak, yang keduanya mesti dengar ke telinga sendiri. Itu syarat untuk qiraatul Fatihah untuk mengesahkan solat. Jadi mendengar imam baca tidak dikira membaca. Dan tak wajib pun. Tapi kalau kita nak tadabbur, perhati makna itu boleh, tak ada masalah. Adakah kita wajib baca Fatihah selepas kita ikut imam baca Fatihah? Kalau kita membaca Fatihah, mengikut imam baca dengan niat memang nak baca kerana rukun, itu dah tak payah baca dah selepas tu. Melainkan kita nak ikut-ikut je, tak ada niat nak baca kerana nak buat rukun. Yang tu kena ulang balik. Kena baca selepas imam baca nanti. Tapi dia jangan niat mengikut imam tau. Jangan niat membaca Fatihah mengikut imam, tak boleh. Kerana Fatihah kita tak boleh ikut imam. Kita baca ketika imam membaca. Itu je. Jangan kerana membaca kerana mengikut imam. Yang tu tak boleh. Yang tu tak dikira. Jadi yang wajib kena dengar, lepas tu wajib kita membaca selepas kita mendengar tu tak. Dengar tak wajib. Ada orang yang kadang-kadang macam sembahyang Zuhur, mana kita dengar pun imam baca. Zuhur ngasar tak, tapi solat yang lain tu dikatakan kita kena dengar imam baca, lepas tu kita pula kena membaca Fatihah tu sampai habis. Itu dalam hati. Faham sikit. Kita tak wajib dengar bacaan. Kita hanya wajib mengetahui pergerakan imam. Tak nampak pun imam tu, tapi kita tahu kata dia bergerak kerana apa? Kerana makmum bergerak. Jadi kadang-kadang kita tahu sebab apa, nampak CCTV. Tak kisahlah. Mesti mengetahui pergerakan imam. Dengar tak wajib, tak mesti pun. Okey Ustaz. Faham. Maknanya kita boleh membaca sambil kita sesama dengan imam, tapi kita niat untuk rukun. Kadang-kadang ada imam yang baca laju, gelojoh, kita tak sempat. Kita baca je awal-awal. Waktu dia baca Fatihah tu kita baca siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mendengar tidak wajib. Kalaulah mendengar wajib, maka mestilah diwajibkan membaca surah dalam sembahyang Zuhur dan Asar dalam bacaan yang kuat. Tapi tak. Dibaca dengan perlahan. Kerana apa? Kerana memang tak wajib pun yang nak kena dengar ni diri sendiri. Kan? Cuma bila imam baca jahar, kadang-kadang kita ambil kesempatan. Kalau kita dah habis baca Fatihah, imam baca panjang. So kita pun nak tadabbur surah tu, nak menghayati dia. Itu tak ada masalah. Dan memang kita diminta jangan sibuk dengan bacaan ketika imam membaca surah. Apa yang kita kena buat waktu tu ialah kita dengar imam baca. Kerana dalam Al-Quran kata apabila dibacakan Al-Quran, maka kamu hendaklah mendengar. Mendengar di sini bukanlah syarat sah, tetapi sebaik-baiknya mendengar. Sunat dengar. Kita tak payah sibuk. Contohnya imam baca Wadduha. Kita di belakang ni Fatihah dah habis baca, kita duduk baca surah lain, surah suram. Itu tidak dituntut walaupun tak batal sembahyang. Tapi tidak dituntut. Yang dituntut ialah dengar. Imam baca dengar. Boleh? Dengar surah. Maknanya Al-Fatihah tu kita tak sepatutnya dengar imam baca Al-Fatihah, kita boleh baca terus. Puan kena guna istilah yang tepat. Bukan tak. Tidak wajib dengar. Confused Ustaz. Dulu kita baca Fatihah, tapi lately ni orang kata kita kena dengar apa yang imam baca, baru kita boleh baca Fatihah. Tapi baca Fatihah tu wajib bagi kita kena baca habis. Tapi selepas selepas imam membaca Fatihah. Itu Jawapannya kita tak nak dengar, orang cakap ni banyak puan. Kita sekarang kita berpandukan kepada kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama. Kita tak nak nanti orang ni cakap, mak kita cakap, jiran cakap, nanti benda tu dia tak jadi satu disiplin yang tetap. Yang saya cakap tadi tu ulama yang tulis, kita tak wajib baca. Dan kita boleh baca pada awal. Imam tak habis baca lagi pun tak apa. Tak wajib dengar. Mana ada kitab kata makmum wajib mendengar imam baca? Tak ada. Tak ada langsung dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah yang kata macam tu. Langsung tak ada. Faham Ustaz. Faham. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sama-sama. Okey. Soalan yang seterusnya Puan Salkiah sila.
Puas Zakir ada tanya tadi Ustaz. Oh, dia tanya ya. Okay, ada lagi tak yang nak tanya? Ada lagi? Lagi jemaah. Kalau tak ada, kita nak tutup. Ya, kalau tak ada nak tutup majlis. Ada InsyaAllah. lagi. Kita pun tak ada dapat jam. Ustaz, saya nak tanya lain Ustaz, boleh? Okey, insya-Allah. Silakan. Saya dah tanyalah tapi masih saya ragu-ragu lagi. Ya, ya. Kita ni ini tapi tak cerita dengan kita hari ni lah. Kita semayang bersorangan. Ya, Katalah kita semayang isyak lah katakan. ya, ya. Kita lalai. Masa kita semayang rakaat pertama tu, kita dah baca tahiyat akhir tu Ustaz. Dah baca tahiyat dah rakaat pertama. Jadi masa kita pergi rakaat kedua, kita teringat kita dah baca tahiyat. Lepas tu, kita tahu kita sedang rakaat kedua. So, kita baca Baca tahiyat tahiyat lagi. Duduk ke? Ya? Waktu duduk ke baca tahiyat? Duduk. Masa kita tahiyat betul. Kita duduk. Kita duduk tu, kita tak baca batal. tahiyat. Tak batal. Jadi, bila masa rakaat kedua, baru kita teringat yang kita baca tahiyat tadi. Jadi, rakaat kedua tu kita baca lagi tahiyat. Jadi, Tak batal. kita menambah rukun ataupun kita kena tambah satu lagi. Tambah rukun ini masalah rukun fi'li. Rukun qauli kalau terpindah masuk tempat fi'li juga, tempat qauli juga pun tak batal, apatah lagi masuk dalam sunat. Jadi solat puan tidak batal, ya, tidak batal dan tidak ada masalah dan tak perlu buat sujud sahwi kerana kita bukan pindah rukun qauli kepada rukun qauli yang lain tetapi pindah rukun qauli kepada tempat sunat. Jadi tidak ada masalah, jangan risau. Ya. Oh, jadi maknanya saya dah baca tahiyat. Rukun pertama saya baca tahiyat. Rukun kedua tu saya baca lagi tahiyat. Okey, macam tu. Ya, terlupa kan. Saya tidak ada tujuan. Kalau terlupa kan nak buat macam mana. Tapi tak kita pergi kita pergi baca tahiyat tempat yang tak bukan tahiyat kan. Kalau baca masa dekat kedua baru kita teringat. Tadi aku kalau pertama aku pergi baca tahiyat. Baca tahiyat waktu baca Al-Fatihah. Tapi Fatihah tetap kena baca. Tapi dia baca, dia terlupa. Dia galit macam mana entah, dia baca tahiyat sebelum Fatihah. Oh, dia terlupa. Itu pun tak batal. Cuma yang tu disunatkan sujud sahwi. Kerana dia panggil naqlu rukni, memindahkan rukun qauli kepada rukun qauli yang lain. Ya. Jadi jangan risau, tidak batal solat. Teruskan solat ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ada lagi? Yang dekat chat tu Ustaz dah baca ke? Mengulang kerana was-was saya dah jawab lah tadi. Mengulang Fatihah kerana was-was. 4-5 kali kan kita bahas tadi. Ya. Virus. Kalau dia terjadi dalam solat-solat yang lepas disebabkan kesalahan nombor 2 dalam muafiq, itu saya dah baca ke? Tadi kan dia tanya dah tadi. Baik-baik. Ada lagi yang lain? Ustaz, saya nak tanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Kalau sujud sahwi tu, Ya. apa yang kita lupa ke macam mana? Sujud sahwi ni kena buat masa bila? Masa apa? Lupa ke? Terlebih ke? Macam mana Ustaz? Tolong terang sikit. Okey, boleh. Yang pertama sujud sahwi kita buat kerana meninggalkan sunat ab'ad. Bukannya sunat hayat. Sunat ab'ad ada 7. Ya. Sunat ab'ad ada 7. Iaitu apa dia? Sunat ab'ad ni meninggalkan duduk tasyahud awal, kemudian meninggalkan bacaan tasyahud awal, kemudian tidak berdiri qunut dan juga tidak membaca qunut, kemudian tertambah rukun dengan tidak sengaja batal, tertambah rukun dengan tidak sengaja, contohnya dia tersujud 3 kali. Kemudian apa lagi? Kemudian itu je lah. Jadi sunat-sunat ab'ad ini kita kena sujud sahwi. Sunat ab'ad saya silap tadi sunat ab'ad. Betul lah, sunat ab'ad. Jadi yang keduanya tertambah rukun. Tertambah rukun, contohnya tersujud 3 kali, maka kita kena sujud sahwi juga. Ya. Itulah lebih kurang. Kalau nak detail nanti kita buat kelas yang khusus tentang sujud sahwi. Kita bahas tentang sunat ab'ad dan juga tentang sujud sahwi insya-Allah. Kalau nak detail mungkin kelas ini dia boleh pergi sampai pukul 10.
Nanti mungkin ada yang nak masak lah apa semua kan. Jadi Ustaz, saya tanya satu soalan sekejap boleh? boleh silakan. Saya macam bila baca kadang-kadang saya confused. Jadi boleh Ya. tak macam saya macam tak ingat lah yang ini rukun ke tertambah ke terkurang ke apa. Saya batalkan solat, saya solat semula. Boleh tak? Sebenarnya tak boleh. Kerana solat yang fardu selagi dia tak batal, kita tidak boleh membatalkan, kerana disebut dalam Quran sendiri, jangan kamu membatalkan amalan kamu yang mana makna wajib. Kalau mazhab Hanafi lagi keras, semayang sunat pun tak boleh. Tapi kita semayang sunat boleh batalkan. Tapi semayang fardu kalau tak ada isu apa, solat tetap sah, jangan batalkan. Tak boleh batalkan kerana kita tak boleh keluar daripada kefarduan tanpa alasan. Jadi jangan. Relax dulu waktu tu, apa nak kena buat. Kalau lah rasa macam tak cukup rokok, tak apalah. Teruskan dulu, nanti tambah satu rakaat lagi. Kalau dah terlupa rokok, kalau dah sujud, nanti kita akan masuk masalah ni di belakang. Kesimpulan yang saya boleh jawab dalam soalan yang ringkas, masa yang ringkas adalah jangan batalkan sembahyang jika tidak ada perkara yang membatalkan solat. Ya. Boleh? Terima kasih Ustaz. Sembahyang sunat tak apa tau. Sembahyang sunat dia nak stop tengah-tengah tak apa. Baik, lagi soalan? Macam ada yang nak tanya lagi tadi, tak ada? Puan Rosmah tadi. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila. Maaf saya lagi. Ya, Saya nak tanya, kalau kita tak sempat nak sembahyang sunat subuh, sebelum subuh kan, sunat fajar. Tapi kita boleh qada tak lepas kita sembahyang subuh? Selepas sembahyang subuh, kita tidak dibolehkan untuk sembahyang sunat. Melainkan ada sebab. Jadi, tapi masih ada waktu lagi subuh. Maksudnya kita dah balik sembahyang jemaah kan. Kita balik, lepas tu kita buat qada subuh tu. Dia tetap tak boleh juga sebab dia tak ada sembahyang sunat selepas subuh. Dia kena ada, dia lepas habis waktu tu satu waktu. Selepas sembahyang subuh tu pun kalau tak ada sebab sebelum, tak boleh. Jadi solat qabliyah ba'diyah ni dia tak ada sebab sebelum. Jadi qada nanti boleh dilakukan dalam waktu duha insya-Allah ya. Qada dalam waktu duha kerana solat qabliyah dan ba'diyah ini solat sunat yang berwaktu. Bila ada waktu, qada solat subuh boleh lah. Solat subuh qada boleh kerana dia fardu. Yang dimaksudkan ini sembahyang sunat. Maka nanti masuk duha qada waktu tu. Qada ketika sembahyang duha. Boleh? Baik. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sila. Soalan. Ustaz, apa ni sujud sahwi tu dia dua sujud ke satu sujud? Sujud sahwi 2 kali sujud. 2 kali sujud. Sujud yang pertama, subhana man la yanamu wa la yashu. Bangkit, duduk di antara 2 sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus sujud yang kedua, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangkit, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, duduk macam duduk antaranya bagi salam. 2 kali sujud jawapannya. Silakan Puan Rosmah. Okey, terima kasih Ustaz. Satu lagi soalan Ustaz. Ya. Contohnya macam ni, katakanlah kita berjemaah dengan dalam jemaah, jadi kita baca iftitah dengan Fatihah, tapi tiba-tiba imam tu laju, dia terus sudah rokok, kemudian tu sujud. Jadi masa dia sujud tu baru kita habis Fatihah. Macam mana Ustaz? Betul ke sah ke solat kita? Imam baca iftitah tak? Dia baca, tapi masa dia pergi ke sujud tu dia laju. Imam baca iftitah tak? Ya. Okey, imam baca Fatihah kan? Okey, campur iftitah dengan Fatihah tu agak-agak puan tak baca Fatihah. Saya sempat baca, tapi dia pasal dia sujud tu laju, jadi lepas dia rokok tu, jadi saya slow sikit. Jadi puan dikira sebagai muwafiq sebab ikut daripada awal sembahyang, maka baca awal kita akan sempat, tapi imam baca laju. Maka
tempat baca surah laju. Baik Puan Muafiq, jadi Puan habiskan Al-Fatihah. Katakan waktu dia sujud baru kita habis. Kita pun rukuk, maka sah sembahyang Puan. Berapa rakaat? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. InsyaAllah untuk kelas yang seterusnya kita sambung lagi nanti. Ada masalah dalam masmuk pula. Masmuk kita tak baca lagi. Nanti kita akan baca masalah khilaf. Yang hari ini semua satu jawapan je. Nanti kita akan jumpa ada dua option, dua pilihan boleh buat. Sebab itu dinamakan masalah khilaf. InsyaAllah nanti kelas yang seterusnya. Dan saya ucap terima kasih kepada yang bertanya. Sebab penulis nak tanya lagi. Ya Ustaz, minta maaf, sorry. Ni kalau kita nak kejar imam, pasal dia dah nak sujud. Bila kita rokok, kita baca kita tak baca 3 kali, kita baca sekali, lepas tu sujud pun kita baca subhanallah tu sekali. Tak apa ke Ustaz nak kejar imam? Tak baca apa-apa pun sah. Jangan bagi ada tomak ninah je. Ya. Maksud Ustaz tak apa faham. Yalah, bacaan itu kan sunat. Kalau tak baca pun tak batal. Jadi kalau baca sekali sahaja subhana rabbiyal a'la pun boleh. Baca subhanallah sahaja pun boleh. Tak baca pun boleh. Tak baca pun boleh sebab dia kan sunat hayat. Sunat hayat. Okey. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Tak apa. Tak ada masalah. Puan Salakiyah nak tanya lagi ke? InsyaAllah. Banyaklah jap masa dah Ustaz, ya Allah. Ustaz tak ada kuliah apa sini Tak ada. Saya buka satu lagi ya. Salakiyah ni selalu yang kat tangan tapi tak tanya. Oh, dia tertekan kot. Ada masalah handphone kot, suka naik angkat tangan. Oh. Maaf, saya tertekan. Baik. Jadi insyaAllah, dalam pertemuan yang akan datang, kita akan sambung masalah khilaf tapi masih dalam muwafiq lagi. Dan seterusnya kita akan masuk masbuk. Jadi jangan lupalah nanti pertemuan yang seterusnya. Sebab saya tak, kalau boleh jangan skip kelas sebab nanti dia potong tengah-tengah tu dia tak faham. Ya. Okey. Dan yang keduanya, terima kasih kepada yang bertanya dan sebenarnya orang yang bertanya ini kenapa dia bertanya? Kerana dia dah makin mengambil peduli tentang ibadat dia. Dia dah makin bimbang kalau ibadat dia tak sah. Dia makin bimbang ibadah dia tak diterima oleh Allah. Itu tanda bahawa dia semakin serius dalam nak ibadat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu satu sikap, satu sifat yang baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan insya-Allah, tapi cuma saya tak mampu nak melayani semua, masa terhad. Jadi kelas saya akan ada lagi, maka boleh sambung lagi insya-Allah. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.